Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Cik Yunus Syambi Abidin dalam rakaman mengenai perbincangan soalan peperiksaan percubaan MARA SPM tahun 2009. Sekarang kita akan membincangkan tajuk yang berkaitan dengan graph of function yang melibatkan soalan kertas 2 bahagian A. Soalan yang pertama. Baik, pada soalan yang pertama ini terdapat ruang jawapan yang telah pun dilukiskan dengan dua graf yang diberikan, iaitu Y sama dengan 3X tambah 5 dan satu lagi graf Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Dan berdasarkan pada soalan meminta para pelajar untuk melorekkan kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan ataupun ketiga-tiga inequalities yang diberikan oleh soalan, iaitu yang pertama Y less than or equal to 3X plus 5. The next one, Y less than or equal to negative 2X plus 8. And then the last one is Y bigger than 2. Based on these three inequalities, para pelajar dikehendaki untuk melorek kawasan yang sepadan, yang bersesuaian, yang memuaskan ketiga-tiga inequalities ini pada bahagian graf yang telah disediakan pada kertas soalan. Untuk menyelesaikan ketiga-tiga inequalities ini, para pelajar memerlukan bantuan tiga graf yang boleh membantu untuk kita menyelesaikan masalah ini. Namun begitu, pada kertas jawapan yang disediakan, pada ruangan jawapan yang disediakan, hanya terdapat dua graf sahaja yang dilukis, sedangkan terdapat satu kekurangan graf ataupun satu graf yang tidak dilukis pada ruangan kertas jawapan yang disediakan. Jadi kita mempunyai masalah dalam menyelesaikan masalah ini, dalam menyelesaikan soalan ini, di mana ketiga-tiga inequalities yang ingin diselesaikan memerlukan tiga graf yang perlu ada pada ruangan jawapan ini untuk kita lorekkan kawasan yang bersesuaian. Oleh yang demikian, apa yang perlu para pelajar lakukan ialah kita perlu kenal pasti graf apakah yang perlu kita lukiskan supaya pada ruangan jawapan ini mempunyai tiga graf yang diperlukan. Langkah pertama yang perlu pelajar lakukan ialah kita akan meneliti setiap satu inequalities ini untuk melihat sama ada graf yang bersesuaian dengan inequalities ini wujud ataupun tidak pada ruangan jawapan yang disediakan. Caranya begini. Pertama sekali kita akan merujuk kepada inequalities yang pertama, iaitu Y less than or equal to 3X plus 5. Sudah pasti graf yang akan kita rujuk adalah graf Y equal to 3X plus 5. So, pada bahagian ruangan jawapan ini kita perlu mencari di manakah adanya graf Y equal to 3X plus 5. Jadi jika diperhatikan sebetul-betulnya, kita akan dapati daripada dua graf ini, kita akan dapati graf ini merupakan graf Y equal to 3X plus 5. Bermaksud ketaksamaan ini, inequalities ini boleh merujuk kepada graf yang telah pun disediakan. Jadi untuk ketaksamaan ini kita tidak ada masalah kerana graf untuk menyelesaikannya telah pun dilukis. Seterusnya kita beralih kepada ketaksamaan yang kedua, iaitu the second inequalities, iaitu Y less than or equal to negative 2X plus 8. Dan yang pasti graf yang akan kita rujuk adalah Y equal to negative 2X plus 8. Daripada dua graf yang telah kita kenal pasti, kita akan dapati bahawa graf ini merupakan graf Y equal to negative 2X plus 8, yang mana graf ini akan membantu kita untuk menyelesaikan inequalities ini.
Jadi anak-anak, daripada pengamatan yang telah kita lakukan tadi, bahawa dua inequalities ini telah pun mempunyai grafnya tersendiri, iaitu y less than or equal to 3x plus 5, ini grafnya, dan y less than or equal negative 2x plus 8, ini grafnya. Dan kita dapati bahawa y bigger than 2 tidak ada sebarang graf yang dilukis. Tapi persoalan yang timbul, apakah graf yang perlu kita lukis? Sudah pasti, sebenarnya apa yang perlu kita buat ialah kita rujuk kepada inequalities yang dinyatakan dalam soalan, y bigger than 2, dan daripada sini sudah pasti kita dapat menguraikan permasalahan yang saya nyatakan tadi, iaitu kita dapat tahu bahawa graf yang perlu kita lukis adalah graf y equal to 2. Apabila kita sudah mempunyai equation untuk graf yang ingin kita lukis, sekarang langkah yang seterusnya adalah bagaimana untuk kita melukis graf ini, y equal to 2. Daripada pengalaman yang telah saya lalui dalam memeriksa kertas para pelajar, kebanyakan pelajar masih lagi keliru untuk melukis graf y equal to 2. Sebenarnya caranya cukup mudah dan saya akan jelaskannya, iaitu sekiranya y equal to 2, apa yang perlu para pelajar lihat adalah variable yang terlibat adalah variable y, dan nilai yang diumpukkan kepadanya adalah y equal to 2. Maksudnya di sini kita perlulah meneliti di sepanjang paksi y, dan kita perlu mencari di manakah nilai y yang bersamaan dengan nilai 2 berada di sepanjang paksi y ini. Untuk menentukan nilai 2 tersebut, kita perlu melihat kepada skala yang digunakan. Daripada skala yang digunakan ini, kita dapati bermula daripada nilai kosong di bawah ini sehinggalah nilai 5 di atas ini, kita dapati bahawa terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kotak kosong, di mana setiap kotak ini mewakili satu unit. Maka kita dapat tentukan di manakah nilai 2 itu berada. Dan mengikut pengiraan, sini kosong, sini sepatutnya 1, dan di sinilah sepatutnya y bersamaan dengan 2. Jadi apa yang perlu para pelajar lakukan ialah para pelajar perlu menanda dan melabelkan dia sebagai y 2 di situ. Sekarang kita akan melukis graf y equal to 2. So bagaimanakah untuk kita melukis graf tersebut? Adakah begini caranya? Adakah begini caranya? Adakah begini caranya? Ataupun begini caranya? Ataupun bagaimanakah caranya? Sebenarnya untuk melukis graf y sama dengan 2 ialah kita perlu membuat satu garis lurus yang selari dengan paksi x, dan garis tersebut mestilah melalui paksi y pada nilai y bersamaan dengan 2. Maksud saya, garisan yang perlu kita lukis adalah garisan yang lurus bermula dari sini hinggalah mengenai y sama dengan 2 dan seterusnya hinggalah ke sini. Dan garisan yang kita peroleh adalah garisan yang paralel dengan x-axis. Bagaimanakah boleh terjadi sedemikian rupa? Ini kerana sekiranya kalau kita teliti pada setiap titik di sini mempunyai koordinat yang tertentu, dan pada setiap koordinat mempunyai nilai x dan nilai y. Sebagai contoh, sekiranya saya memilih satu titik di sini, nilai x-nya adalah negatif 3, tapi nilai y-nya merujuk kepada y sama dengan 2 di sini. Begitu juga dengan titik di sini, nilai x-nya adalah 2, tetapi nilai y-nya masih lagi 2. Dan sekiranya saya mengambil satu titik di sini, nilai x-nya telah menjadi 7, tapi nilai y-nya masih lagi 2.
secara logiknya adalah memang benar sekiranya kita melukis satu garis lurus yang melalui Y sama dengan 2 dan ianya paralel dengan X-axis. Jadi untuk itu kita boleh melukis graf kita. Cuma masalah yang timbul, apakah bentuk graf yang ingin kita lukis? Adakah solid line seperti ini ataupun dotted line? Untuk memastikan lukisan graf kita betul atau tidak, sama ada solid line ataupun tidak, apa yang perlu kita perhatikan adalah pada ketaksamaan ini, simbol yang digunakan di sini adalah less than or equal, dan di sini pun less than or equal. Berbanding dengan di sini hanya bigger than. Dan apa perbezaan yang para pelajar boleh lihat di sini ialah simbol di sini simbol less di sini diiringi dengan simbol equal. Begitu juga di sini simbol less diiringi dengan simbol equal. Tetapi di sini simbol bigger tidak diiringi dengan tanda equal sign di bawah ni. Ini bermakna bagi inequalities simbol yang diikuti dengan equal, graf yang perlu kita lukis adalah graf solid seperti ini. Tetapi bagi simbol inequalities, tidak kiralah bigger than atau less than, kalau tidak diikuti dengan simbol equal seperti di bawah ini, maka graf yang perlu kita lukis adalah graf dotted lines. Seterusnya saya akan melukis graf dotted lines Y equal to 2. Jadi untuk itu para pelajar digalakkan menggunakan pembaris dan juga pensil yang bersesuaian, iaitu pensil 2B dalam peperiksaan. Baik, sekarang saya akan melukis. Kita akan letakkan pembaris kita di sini dan kita akan lukis garisan dotted line. Itu dia graf dotted line kita. Dan seperkara lagi sebelum saya lupa, kita perlulah melabelkan graf yang kita lukis. Y equal to 2. Ini memberi peruntukan markah sekiranya pemeriksa melihat graf yang kita lukis ini adalah benar dan dilabel dengan betul. Baik, sekarang kita telah pun mendapat 3 graf yang diinginkan untuk menyelesaikan ketiga-tiga inequalities ini. Sekarang sudah tiba masanya untuk kita mencari di manakah rantau yang perlu kita lorekkan supaya memuaskan ketiga-tiga inequalities ini. Baik, untuk itu apa yang perlu dilakukan oleh para pelajar ialah kita akan cuba selesaikan inequalities yang pertama ini, iaitu Y less than or equal to 3x plus 5. Okay, sebelum itu ada beberapa tips yang ingin saya berikan. Untuk simbol less ataupun less than or equal, okay, untuk simbol less than ataupun simbol less than or equal, selalunya bagi graf kita akan lorekkan pada bahagian di bawah graf. Sekiranya graf itu sebegini ataupun begini, kita lorekkan pada bahagian bawah graf. Sekiranya graf itu menegak sedemikian rupa, kita akan lorekkan pada sebelah bahagian kiri, kerana graf yang menegak sebegini dia tidak ada atas dan bawah, ianya hanya ada kiri dan kanan. Okey, untuk less than, betul dia adalah lorekkan pada bawah graf ataupun pada sebelah kiri graf. Kalau bigger than seperti begini, kita lorekkan pada bahagian atas graf. Tidak kisahlah bigger than atau bigger than or equal, kita lorekkan pada bahagian atas. Sekiranya grafnya sedemikian rupa menegak, kita lorekkan pada bahagian sebelah kanan. Baik, sekarang saya akan cuba melorekkan untuk inequality yang pertama. Untuk rakaman ini saya akan menggunakan kertas plastik berwarna supaya memudahkan para pelajar untuk melihat bagaimana caranya kita mendapatkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga taksamaan ini. Oleh itu saya memilih untuk menggunakan plastik berwarna merah ini, berwarna hijau ini, minta maaf, dan juga beberapa plastik berwarna yang lain. Sekiranya para pelajar ingin
menggunakan plastik ini dalam periksaan, apa yang perlu para pelajar buat ialah tak perlulah bawa yang sebesar ini, hanya perlu kerat kepada 4 bahagian. Okey, satu bahagian berwarna lain, kalau boleh satu bahagian lagi berwarna lain, satu bahagian lagi berwarna lain, supaya kita dapat melihat dengan jelas rantau yang ingin kita lorekkan. Baik, untuk y less than or equal to 3x plus 5, kita akan merujuk kepada graf ini. Graf ini y equal to 3x plus 5. So kita perlu kenal pasti di manakah atas graf, di manakah bawah graf. Okey, di kawasan ini sebenarnya adalah kawasan bawah graf, manakala kawasan di sini adalah kawasan di atas graf, kerana ia maha ke atas. Jadi untuk penyelesaian yang lebih memudahkan ialah kita akan letak pada kawasan di bawah graf sebegini. Setelah kita lorekkan kawasan di bawah graf bagi y equal to 3x plus 5, sekarang kita akan selesaikan inequalities seterusnya, iaitu y less than or equal to negative 2x plus 8. Graf yang akan kita rujuk adalah graf y equal to negative 2x plus 8. Ini graf dia. Kita akan rujuk pada graf ini. So kita akan lorekkan bahagian atas ataupun bahagian bawah. Disebabkan inequalities yang terlibat ada less than or equal, maksudnya kita akan lorekkan pada bahagian bawah. Tapi di manakah bahagian bawah? Adakah ini bahagian bawahnya ataupun di sini bahagian bawahnya? Sudah pasti ini adalah bahagian atas, ini adalah bahagian bawah. Jadi kita akan lorekkannya. Saya menggunakan plastik berwarna biru pula. Baik, setelah kita melakukan dua lorekan sebenarnya, kita dapati bahawa kawasan di sini sebenarnya adalah kawasan yang mempunyai dua lorekan, yang boleh saya katakan satu lorekan berwarna hijau dan satu lorekan berwarna biru. Sebenarnya kita sudah dapat menganggap bahawa jawapan kita berada di kawasan sini. Cuma kita belum lagi secara tepat menentukan setakat manakah sempadan yang perlu kita lorekkan nanti. Tetapi berdasarkan pada inequalities yang terakhir, iaitu y bigger than 2, yang merujuk kepada graf di sini y equal to 2, sebenarnya kita sudah boleh menganggap bahawa kita akan dapat jawapannya di sini, iaitu triangle yang kecil di sini. Oleh yang demikian, anggapan ini sebenarnya dibuat berdasarkan sebab y bigger than 2, lorekan yang kita buat akan sebenarnya kita akan buat lorekan di bahagian atas dan bukannya lorekan di bahagian bawah. Okey, sudah pasti jawapannya akan berada di sini. Okey, saya boleh tunjukkan kepada anak-anak. Di sini graf y sama dengan 2, di mana kita akan buat lorekan. Disebabkan bigger than, kita akan letak di atas. Dan apa yang saya katakan tadi adalah benar, bahawa segitiga ini, inilah jawapan kita. Cuma saya tak tunjukkan kerana dari sini pun kita sudah nampak dengan jelas bahawa inilah jawapan yang akan kita perolehi nanti. Baik, seterusnya, setelah kita mengenal pasti bahawa inilah kawasan yang akan kita lorek, so apa yang perlu kita buat ialah kita akan buat satu lorekan penuh untuk memberikannya sebagai kawasan lorekan yang memenuhi ketiga-tiga inequalities tersebut sebagai jawapan kita.
Okey. So anak-anak bolehlah membuat semakkan lagi sekali bahawa inilah triangle yang sebenarnya yang kita masukkan tadi dalam pengiraan ataupun dalam logika yang saya tunjukkan sebentar tadi. Sekian, saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya harap para pelajar sekalian dapat mengulang kaji dan melakukan banyak latihan berkaitan dengan tajuk graph of function, kerana bagi saya tajuk ini tidaklah begitu susah kerana tidak ada sebarang pengiraan yang dilakukan, hanya perlu melukis graf sahaja dan membuat sedikit lorekan. Cuma bagi para pelajar sekiranya ingin menggunakan teknik yang saya gunakan di dalam peperiksaan seperti penggunaan plastik berwarna, para pelajar boleh menggunakannya dan minta dulu kebenaran daripada pengawas peperiksaan untuk membawa masuk plastik sedemikian rupa supaya tidak berlaku orang kata apa, salah faham di antara para pelajar dan juga pengawas peperiksaan. Jadi saya rasa setakat itu daripada saya. Sekiranya ada kesilapan di dalam rakaman ini, saya memohon maaf. Sesungguhnya rakaman ini dibuat untuk memberi mencurahkan sedikit sebanyak ilmu yang ada pada saya. Mungkin tidak sesempurna mana penyampaiannya, tapi inilah sekadar yang termampu saya lakukan buat masa ini. Dan sekiranya ada salah silap, saya mohon maaf.